warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Pertamanya terima kasih kepada Tata Hadis. Dan ini sesi kedua kita untuk bulan ini, tapi kitab yang berlainan, dan ini siri kedua untuk buku ataupun kitab yang kita pilih ini. Tajuk bahasa Melayunya 51 hadis sahih, kisah gaib dan ajaib. Pada sesi sudah kita dah bincang panjang lebar lah latar belakang buku ini dan seumpamanya. Dan inilah dia punya isi dalam. Kita tulis tu inspirasi dan ringkasan daripada kitab Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Karya asalnya oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala, ulama besar daripada Jordan. Dan Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah telah pernah membaca dan meringkaskan bacaan kisah-kisah ini untuk masa PKP dan lengkapkan dalam dia punya apa dia? Dia punya YouTube dan seumpamanya, yang kemudian kami bergabunglah untuk lahirkan buku ini. Baik. Mukadimah buku ni agak panjang sebenarnya. Saya ingat ramai daripada kalangan peserta dah ada buku ni. Jadi saya tak bacalah pengantar 1, pengantar 2 dan seumpamanya ya. Tapi kita terus masuk kepada pendahuluan kerana ia pentinglah. Pendahuluan ini memang kita ringkaskan dan ambil daripada Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar punya manhaj apabila dia membincangkan ataupun menyusun buku-buku ini ya. Jadi pentinglah untuk kita ambil tahu akan perkara tersebut. Baik, muka surat berapa tu? Muka surat X5. X5 maksudnya 15 Roman ya. Nak cepat kita tekan situ. X5. Okey. Okey. Nampak ya? Intipati metodologi ataupun uslub ataupun apa lagi istilahnya? Uslub boleh juga, metodologi ataupun manhaj. Manhaj antara terjemahan literalnya adalah metod ataupun pendekatan dan seumpamanya lah. Baik. Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi, dan kita kena tahu sebelum beliau rahimahullah karang kitab ini, beliau terlebih dahulu karang sebuah lagi kitab yang menghimpunkan kisah-kisah sahih daripada hadis tentang Nabi dan Rasul. Ada Sahih Qasasun Nabawi. Tak silap saya, gitu tajuk dia. Nanti kita akan tengok. Baik, saya buat dah bentuk point supaya mudah untuk dijadikan dijadikan rujukanlah oleh asatizah kita untuk mengajar. Saya memang bila ringkaskan buku ni, memang niat utamanya adalah supaya lebih ramai para asatizah menggunakannya untuk kuliah masing-masing. Hatta mereka yang tak fasih bahasa Arab pun apa semua itu gini, insya-Allah boleh guna dengan kadar yang sesuai lah dan seumpamanya. Memang itu niat kita, sebab kita nak lawan ataupun kita nak bawa naratif baru daripada dengar cerita benda pelik-pelik, cerita yang tak sahih, yang gaib, yang ajaib, yang luar biasa, tapi penuh dengan lipu laranya, penuh dengan kita kata tak sahihnya, tidak ada sanadnya, tidak tahu mari daripada mana. Kenapa tidak? Kita fokus kepada cerita-cerita yang sahih, yang gaib, yang ajaib, yang datang daripada sumber yang jelas, iaitu pertama qala Allah, yang kedua qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas. Kerana apa? Kerana terlalu banyak cerita-cerita, kisah-kisah dalam Quran dan dalam hadis yang luar biasa, yang mampu menarik minat, yang mampu untuk memberikan perspektif baru kepada para pendengar, masyarakat awam.
Cuma lagi kena sampaikan dengan sedikit asas yang kuat dalam ilmu riwayah dan dirayah. Dan benda itulah yang kita di kalangan masyarakat Melayu ni tak berapa bagi perhatian sejak dulu kala. Mutakhir inilah 10-20 tahun ini barulah ramai asatizah mula bercakap tentang pentingnya untuk menyemak sumber. Kesan daripada berkembangnya ataupun ramainya asatizah kita mula fokus kepada ilmu yang dinamakan ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Baik. Tengok di situ dia kata, mempercayai perkara gaib adalah salah satu asas keimanan. Iman tidak sempurna melainkan dengan mempercayainya. Allah, malaikat, tanda-tanda kiamat, kehidupan alam barzakh, hari kiamat dan hari kebangkitan. Kitab-kitab terdahulu dan para rasul adalah termasuk urusan ghaibiyat berkaitan asas keimanan. Termasuklah hakikat Allah itu sendirilah. Semuanya termasuk dalam hal-hal ghaibiyat ataupun sam'iyat dan seumpamanya. Jadi sebelum adanya wahyu, sebab tu semalam ke bila? Semalam lah, siapa yang dah hadir semalam, memang kita bincang hal tersebut. Kenapakah Al-Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Ismail Bukhari rahimahullah, dalam Sahih Al-Bukhari dia tu, dia mulakan dengan meletakkan Kitabul Iman, Kitabul Bada'il Wahyi, Bada'il Wahyi, tentang turunnya wahyu. Kerana hakikat kehidupan kita ini penuh dengan perkara-perkara gaib yang akal tak mampu nak jelaskan dan capai. Dan di sinilah sebelum adanya wahyu, golongan ahli falsafah, golongan ahli pandai, prijak pandai, golongan pemikir-pemikir dulu, mereka duk guna akal mereka lah, mereka duk spekulate. Antara soalan-soalan besar semalam kita bahas, apa dia? Min aina ji'na limadha ji'na ila ainal masir. Daripada mana kita datang, kenapa kita ni wujud atas muka bumi ni ataupun di alam ini, bagaimana alam ini wujud, ataupun dalam bidang falsafah dipanggil kosmologi, dan pelbagai lagi, ataupun bahasa Arab dipanggil wujudiyah, tentang membincangkan tentang kewujudan, hakikat wujud, daripada mana. Jadi disebabkan tidak ada jawapan tuntas, mereka hanya ada akal dan juga pengalaman, maksudnya pengalaman kehidupan mereka. Jadi jawapan-jawapan mereka cipta sendirilah. Mereka reka cerita lah, spekulate. Oh, alam ini bermula sekian-sekian kot, bermula daripada sekian-sekian kot, bermula daripada sekian-sekian kot. Menyebabkan banyak jawapan yang pelbagai dan khilaf sama mereka. Tanakut bercanggah sama mereka, sama-sama ahli falsafah dan seumpamanya. Sehinggalah wahyu mari settle belaka. Settle lah belaka jawapan soalan-soalan tentang hal-hal gaib tersebut. Di sinilah kalau kita tekuni sungguh-sungguh yang namanya Al-Quran dan yang namanya hadis, maka kita akan jumpa jawapan yang cukup untuk kita yakini akan hal yang bernama perkara gaib. Dalam buku Israiliyat saya dengan buku Khurafat Tahyul dan Mistik di alam Melayu tu, kita buat timeline. Bahawa sebelum Islam di alam Melayu, sebelum Islam adanya Hindu dan Buddha. Jadi timeline ni gitulah soalan gitulah. Agama Hindu dan agama Buddha pun suruh percaya benda gaib. Mereka percaya pada hantu, mereka percaya pada roh, mereka percaya pada dewa-dewa, mereka percaya pada reinkarnasi, mereka percaya pada nirvana, mereka percaya macam-macam. Mereka cipta dengan spekulat akal mereka, falsafah mereka. Sebelum itu ada lagi dia panggil agama dinamisme, kepercayaan dinamisme dan animisme, percaya pada mambang, percaya pada semangat roh dan seumpamanya. Maksudnya semua ni berkait dengan benda-benda gaib. Tetapi bila Islam datang, tiba-tiba Islam juga suruh percaya benda gaib. Al-ghaib. Allah huduh tulisan tau. Islam juga suruh percaya entiti al-ghaib. Tetapi yang hanya bersumber daripada dua, iaitu Quran, hadis. Dua ni saja punca dia. Ini saja pintu masuk kepada yang namanya al-ghaib. Maka, Islam suruh percaya pada benda gaib. Tapi bukan benda gaib yang kita cipta sendiri dalam akal. Tidak boleh.
Benda gaib yang kita kena percaya, yang kita boleh akses hanya yang ada petunjuk daripada qala Allah wa qala Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jelas begini tuan-tuan, hadirin sekalian, maka marilah Tok Bomo mana cerita pasal jinnya, ifritnya, cerita pasal dulu keturunan kita ni keturunan Maharaja Dewa ke, keturunan Raja Wali ke, keturunan macam-macam lah. Nah, jadi kita tak mudah nak percayalah. Kita ada satu kefahaman bahawa benda gaib tak boleh siapa-siapa reka, tak boleh siapa-siapa pandai-pandai, melainkan kamu datangkan sumber rujukan kamu. Min aina lak hadha ya Syekh? Min aina lak? Min al-Quran wal hadis wa min ain? Min al-ru'ya? Mimpi kamu? Tak boleh. Dia mesti hanya mari daripada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang banyak menyelamatkan kita orang yang mengaji ni daripada kena tipu pada Tok Bomo, daripada kena tipu kepada pelbagai lagi entiti-entiti yang duk menipu atas nama termasuk tok syekh tarikat yang melampau, yang mendakwa boleh mimpi tu, mimpi ni dan seumpamanya. Kerana kita jelas, benda gaib mesti baik kru ala ra'si wal ain, sumbernya Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lagi. Allah, malaikat, tanda-tanda kiamat, kehidupan alam barzakh dan seumpamanya, ini semua adalah dikira sebagai urusan ghaibiyat. Urusan ghaibiyat, sumbernya mesti hanya Quran dan Sunnah. Jadi nak kenal Allah, kena balik pada Quran dan Sunnah. Nak kenal malaikat, kena balik pada Quran dan Sunnah. Nak kenal tanda-tanda kiamat, kehidupan di alam barzakh, bagaimana suasana kiamat, syurga neraka, yaumul ba'th, iaitu hari kebangkitan. Nak tahu tentang kitab-kitab terdahulu, nak tahu tentang para nabi dan rasul, semuanya mestilah zalika min amba'il ghaib. Semua itu adalah khabar-khabar gaib, berita-berita gaib yang hanya Allah saja tahu, yang Allah pilih kepada nak cerita pada, yang Allah Taala pilih cerita kepada beberapa orang, antaranya nabi dan rasul, dan mereka wajib sampaikan kepada kita umat mereka. Dan itu pun tidak semualah, sebahagian saja. Sebab itulah bila ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anir ruh, Rasulullah tak jawab Qulir ruhi min amri rabbi. Maka Allah Taala ajar Nabi Muhammad, orang tanya pasal ruh, kamu hanya berskema, kamu boleh jawab Qulir ruhi min amri rabbi. Ruh urusan Tuhan aku tak campur. Dan skema jawapan ini adalah skema yang sama dengan Nabi dan Rasul yang dahulu. Di sinilah menariknya, sahabat kami, Ustaz Ahmad Ikram, dia buat analisis dalam buku dia yang baru, Tersesat tu ya. Dia kata, cuba perhatikan sabab wurud ataupun sabab nuzul surah Al-Kahfi, iaitu Rasulullah ditanya soalan oleh kafir Quraisy yang pergi ke Mekah, ke Madinah, jumpa dengan Yahudi dan cuba dapatkan maklumat daripada Yahudi di Madinah, nak tanya soalan apa pada Muhammad ni. Jadi tanya 3 soalan. Pertama, pemuda-pemuda yang tidur dalam gua Ashabul Kahfi. Yang kedua, tanya pasal Zulkarnain. Dan yang ketiga, tanya pasal ar-ruh, hakikat ruh. Jadi bila tanya pasal Al-Kahfi, hadis tentang surah peristiwa ini dalam bab mengucap insya-Allah. Tapi banyaklah dia punya pengajaran daripada situ ya. Jadi Rasulullah terlupa nak ucap insya-Allah, menyebabkan wahyu delay beberapa minggu. Menyebabkan kafir Quraisy itu ejek Rasulullah lah. Tengok, mengaku Nabi, kata tahu, sebenarnya tak tahu apa. Itu peristiwanya. Tapi kemudian bila suratul Kahfi turun, maka dijawablah tentang Ashabul Kahfinya, tentang Zulkarnainnya, bahkan ada kisah Musa dengan Khidir alaihi salamnya, bahkan ada cerita Sahibul Jannatainnya dan seumpamanya. Baik. Ala kullin, bila begitu, Rasulullah soalan pasal Al-Kahfi, Rasulullah jawab, Ashabul Kahfi. Bila masuk soalan tentang Zulkarnain, Rasulullah jawab, Zulkarnain ni begini. Tapi bila mari soalan tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, bila mereka tanya pasal ruh, maka Rasulullah pun jawab, Qulir ruhi min amri rabbi. Ruh urusan Tuhan aku, minta maaf. Antara sebab kenapa Ashabul Kahfi ada jawapan, tentang Ashabul Kahfi ada jawapan, tentang Zulkarnain ada jawapan, tapi bila masuk pasal ruh, Rasulullah tu minta maaf, yang ni saya tak boleh nak, memang bukan urusan saya tak boleh nak pandai-pandai.
Ini menunjukkan dalam buku Ustaz Ahmad Ikram tu, tapi tafsir-tafsir pun kita tak jumpa ulasan begini. Ni kita kagumlah dengan Ustaz Ahmad Ikram, dapatan dia yang agak luar biasa lah. Dia kata ini menunjukkan Nabi Muhammad benar-benar seorang Nabi, seorang Rasul. Sebab sebelum datangnya Islam atau Rasulullah terima wahyu, agama-agama yang wujud sebelumnya, iaitu agama Hindu, Buddha, dah ada dah masa tu. Sebab mereka wujud sebelum Masihi lagi. Dan agama-agama lain yang duk wujud atas muka bumi masa tu, bila tanya pasal ruh, pasal semangat, pasal spirit, pasal pendamping ke apa semua gitu gini, mereka sudah ada teori-teori mereka sendiri. Mereka ada falsafah mereka sendiri yang mereka reka cerita belaka. Oh, ruh ni sebenarnya lahir daripada seekor burung merak gini. Ini contoh bukan betul nak katanya. Masing-masing dah ada spekulasi minda dan jawapan-jawapan mereka yang berbeza antara satu sama lain. Bila tanya tentang hakikat ruh. Tapi bila tanya Nabi Muhammad tentang ruh, kulir ruhi min amri rabbi. Ruh urusan Tuhan aku, bukan urusan aku. Jadi ini menunjukkan Rasulullah benar-benar seorang Nabi dan Rasul yang telah menghadkan dirinya daripada bercakap benda yang dia tak patut cakap. Yang tidak ada sumber daripada Allah Ta'ala, tak cerita langsung pada Nabi Muhammad tentang hakikat ruh tu lagu mana, melainkan apa yang ada dalam Quran sahaja. Melainkan dengan apa yang ada dalam Quran sahaja. Ini antara keistimewaan yang kita tak perasan ataupun tersirat daripada sabab nuzul kepada suratul Kahfi. Alhamdulillah, sahabat kita dengan tekun dia mengkaji hal-hal demikian, dapat melihat daripada perspektif itu. Sebab satu lagi yang dia duk share dengan kita, apa dia? Dia share dengan kita bahawa dulu ni kita bila kita bercakap tentang agama Hindu, agama apa lain, kita kata mereka sebenarnya percaya pada satu Tuhan. Tapi mereka wakilkan pada avatar lah sifat-sifat Tuhan tu kepada dewa-dewa. Sebenarnya tidaklah. Dia bukan Tuhan dalam arti kata Tuhan macam agama samawi. Tuhan kita khalik, yang mencipta, dan kita ni makhluk belaka, ataupun Allah Azza wa Jalla maf'ul, pembuat, dan kita ni maf'ul bih yang dibuat. Makhluk khalik. Dua kejadian ataupun dua entiti yang berbeza lah. Tetapi ahli falsafah ataupun agama-agama lain sebelum datangnya wahyu dan Islam, mereka beranggapan bahawa yang dinamakan sebagai God di sisi Tuhan, di sisi mereka itu bukannya Tuhan yang maha kuasa mencipta macam yang kita, paling tidak kita dengan Yahudi dan Nasara setuju dalam satu aspek itu. Rububiyahnya itu. Nah, tidak. Mereka yang dimaksudkan dengan the soul, the one, the soul adalah ruh punca, asal usul ruh asal. Bila bercakap tentang Tuhan tu maksudnya ruh, limpahan ruh. Tuhan itu bukanlah Tuhan yang mencipta yang maha kuasa, tapi punca kepada segala kehidupan. Dan benda ni sangat filosofikal lah. Boleh dengar penjelasan daripada Ustaz Ahmad Ikram tentang hal tersebut. Sangat menarik. Bila dia menjelaskan tentang bezanya konsep bila kita sebut Tuhan dengan orang yang selain daripada agama samawi sebut Tuhan. Konsep Tuhan itu sangat berbeza. Kita punya Tuhan adalah pencipta lah, yang maha agung dan seumpamanya. Tapi kemudian Yahudi Nasara syirikkan Allah dengan mengatakan Allah ada anak apa semua itu cerita lain. Tapi nak katanya asasnya Tuhan maha pencipta. The God Almighty is the creator. Nah, tetapi tidak pada agama agama Hindu, Buddha dan agama-agama lain, kerana konsep Tuhan mereka adalah permulaan bagi alam ini dan dia bersebati dengan qadim lah, alam ini qadim, iaitu alam dengan makhluk itu sama-sama starting point dia dan akhirnya menjadi isu-isu falsafah yang kemudian itu batiniyahnya dengan neoplatonismnya dan seumpamanya. Baik. Jadi ini semua berlaku sebab apa? Tak jelas al-ghaib ni apa. Sedangkan Quran dengan hadis mari untuk set up. Kamu mesti percaya tentang benda-benda ghaib ni, skema dia, SOP dia. Dia punya KPI, bukan KPI tak boleh. SOP dia punya skema
mesti qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalas untuk peringkat awal. Khususnya berkaitan dengan rukun-rukun iman itulah Allah, Rasulullah, wahyu, syurga, neraka, kiamat, qada qadar dan seumpamanya lagi apa dah. Dan seumpamanya. 6 perkara itulah rukun iman. Baik, itu satu perbincangannya. Yang kedua, sesiapa yang mendustakan walau segelintir atau bahagian tertentu sahaja daripada perkara gaib yang bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis As-Sahihah, maka mereka dikira ingkar kepada wahyu Allah dan khabar sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itulah bermaksud tolak perkara gaib yang ada dalam Quran dan Sunnah, maka secara automatically kita tolak kita tolak Allah dan Rasulullah, kufur lah, maksudnya boleh jadi kufur ya. Kalau tolak dengan sengaja, tolak dengan keadaan sedar, tidak kerana jahil, tidak kerana terpaksa dan seumpamanya. Baik. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui setiap perkara sama ada yang nyata atau tersembunyi. Banyak ayat Quran Allah tahu lintasan hati kita, fi qulubihim ghaib dan seumpamanya, itu banyak ayat. Sama ada yang zahir ataupun yang gaib, malah semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang terlepas pandang daripada dicatat semenjak daripada alam ini diciptakan hingga ke penghujungnya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan ia semua tertulis dengan kadar 50,000 tahun sebelum alam ini diciptakan lagi. Boleh cek balik hadis ni boleh cek balik bahawa segalanya telah tertulis 50,000 tahun dalam kiraan kita ke kiraan Allah Ta'ala tak tahu. Tapi disebut situ gitulah. Boleh cek balik hadis ni. Baik, seterusnya antara perkara gaib tersebut adalah kisah-kisah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara gaib tersebut adalah kisah-kisah yang diberitahu, al-qissah, qasasul Qur'ani ataupun qisasul Qur'ani, oleh Allah dalam Al-Quran yang dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya diwahyukan melalui Rasulullah. Dan ia bukan cerita-cerita, khayalan, hikayat yang bersifat rekaan. Tak mungkin. Cerita Quran semua wahyu yang pasti telah berlaku dan akan berlaku pada hari kiamat esok apa semua masa depan. Yang telah berlaku cerita Nabi dan Rasul, cerita Ashab As-Sabti, cerita Ashabul Ukhdud, cerita apa dia lagi, Maryam, cerita keluarga Zakaria, cerita apa dia lagi, pelbagai lagi lah cerita-cerita Quran ni. Dan kebetulan tesis PhD saya pun memang tentang perkara yang bersabit ini. Dan antara punca saya kaji tesis PhD saya tu kerana galiknya membaca muqaddimah daripada Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kalau tuan-tuan tengok permasalahan kajian tesis PhD saya, memang saya duk nukil lah Profesor Sulaiman Al-Ashqar punya hujah ini, termasuklah seorang lagi Dr. Salih Abdul Fattah Al-Khalidi. Ini semua mereka yang memperjuangkan kisah Al-Quran mesti cukup dengan apa yang hanya adalah Quran. Tak perlu dah riwayat-riwayat Israiliyah itu, walaupun ada sebagai ulama masih lagi kata boleh terima selagi mana ia termasuk daripada kategori maskut anhu. Sebab Israiliyat ni ada 3. Yang pertama mardud, bercanggah dengan akidah langsung, mardud, tertolak. Makbul, kalaulah ia datang daripada hadis-hadis sahih Nabi SAW. Rasulullah cerita tentang Bani Israel. Banyak Rasulullah cerita dulu ada Bani Israel. Itu Israiliyat yang boleh kita terima dan bahkan ia adalah hadis sahih Nabi SAW lah. Yang ketiga, maskut anhu. Dan ini kategori paling banyak. Hatta dalam tafsir Ibn Kathir pun, yang kategori 3 ni, maskut anhu. Yang didiamkan oleh ulama. Tidak ada, no comment. Ulama tak kata ya, dan ulama la tusaddiq wala tukadzib. La tukazzib wala tusaddiq. Tidak didustakan, tidak dibenarkan. Jadi bila begitu, ia telah dipanjang-panjangkan seolah-olah ia macam sahih. Dan itulah yang menjadikan banyak cerita tersebar dalam masyarakat dan seumpamanya. Dan saya boleh cerita nanti dalam pembacaan kita semalam, Israiliyat, hadis maudhu' dan fitnah sirah di alam Melayu. Dalam tu saya jelaskan bagaimana riwayat-riwayat Israiliyat ini akhirnya sampai ke alam Melayu.
Dia tak akan tiba-tiba muncul, tuan-tuan. Dia mesti ada proses yang panjang. Genealogi dia panggil. Aturan ataupun dia panggil genealogi ni macam sanak dia lah. Daripada mana asal dia. Dia tak akan tiba-tiba jadi. Nah, riwayat-riwayat Israiliyat yang tu ada dalam kitab tafsir Alam Melayu, dalam kitab-kitab Jawi apa semua. Takkan dia tiba-tiba muncul hadis-hadis palsu tu. Tak. Dia mesti ada proses. Mesti ada muara dia. Mesti ada asal-usul punca dia. Dan itulah yang menarik untuk kita telusuri. Dan kebetulan para masyaikh kita, ustaz-ustaz kita ni, kebanyakannya tidak memfokuskan di situ. Mereka berada di hujung untuk bincangkan secara teknikal hadis ni sahih, hadis ni palsu, hadis ni maudhu'. Sebahagian besar daripada mereka tak fokus kepada hal-hal yang bersabit dengan perkembangan isu-isu sosio-budaya dalam masyarakat Melayu, dalam sejarah masyarakat Melayu dulu. Jadi sebab itulah bila saya masuk dalam pengajian Melayu dan akhirnya di peringkat PhD saya ambil peradaban Islam, perkara itulah saya bagi perhatian. Saya nak faham kenapa orang Melayu minat pada cerita-cerita mengarut berbanding cerita yang sahih. Rupanya bila ditelusuri tuan-tuan 1000 tahun dulu ni, segala sumber berkaitan dengan cerita Nabi dan Rasul telah dihikayatkan, telah disampaikan dalam bentuk hikayat, dalam bentuk hikayat, dalam bentuk penceritaan, dalam bentuk penyampaian secara verbal, secara kita kata macam tukar lipu lara duk cerita apa semua, dan tokoh tambah berlaku sepanjang jalan itu nak bolehkan sampai pada zaman kita ni. Jadi tak peliklah tok nenek moyang kita punya kepercayaan itu bersabit dengan kisah Nabi dan Rasul, termasuklah tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Dia sangat ada ciri-ciri yang tertentu yang tak ada dalam Quran dan hadis sebahagiannya. Itu yang menarik untuk kita bagi perhatian. Kalau tanya ustaz-ustaz kita ni, kalau tak ada sumber sahih dia tolak terus lah. Tapi dia tak jelaskan daripada mana perkara tu muncul dan seumpamanya. Ternyata bila diselongkar manuskrip Melayu kita dalam hikayat-hikayat ni, hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi membelah bulan, hikayat Isra' wal Mi'raj, hikayat Nabi Sulaiman, hikayat Nabi Yusuf, ada belaka tu. Tapi versi itu, versi yang telah dihikayatkan, ditokok tambah, diceritakan, bahkan dilokaliskan. Telah disesuaikan dengan tempatan. Luar biasa. Dari sudut kreativiti, itulah tok nenek moyang kita punya kreativiti. Luar biasa. Minda yang sangat cergas. Mereka boleh create, mereka boleh cipta benda-benda begitu ya. Tapi dari sudut ilmu agama, dirasah Islamiyah, disiplin dalam periwayatan, itu adalah satu kemungkaran lah. Tapi kita tahu mereka buat dengan tidak sengaja, mereka buat dalam keadaan mereka jahil. Semoga Allah Ta'ala ampunkan tok nenek moyang kita. Di atas apa yang berlaku. Itulah. Kita tak hukum mereka, bukan hijau kita nak hukum mereka ya. Mereka buat dengan sengaja. Tahu dah yang ni sahih, tahu dah yang ni tak sahih. Tak apa, kita reka cerita juga. Kita tambah-tambah juga. Itulah baru kita kata kategori man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tapi kita berhadapan dengan situasi masyarakat yang buta huruf 90% lebih. Sepanjang sejarah sebelum merdeka hatta selepas merdeka pun ramai lagi yang buta huruf kita Malaysia ni. Jadi zaman dulu ni segala apa yang datang daripada ustaz, tok guru, pak kiai, yang kadang-kadang pak ustaz, tok guru, kiai, tok lebah ni pun buta huruf juga. Cuma dia hafal berapa surah, hafal berapa tu jadilah ulama, jadilah apa. Zaman tu ya. Tapi yang betul-betul mahir apa semua ni ada lah. Yang boleh baca, tulis kitab Jawi apa semua. Jadi segala sumber yang terhad itu bila mari pada mereka dah berubah daripada Hindu Buddha jadi Islam, segala sumber yang sampai pada mereka tu tidak lain melainkan muktamad dia punya sahih. Dia tak tanya dah sahih ke tak sahih macam kita hari ni. Kita ni sebab alhamdulillah lah zaman kita ni zaman terbuka, kita banyak pilihan dah. Kita banyak sumber-sumber yang kita boleh semak dan seumpamanya, hatta mereka yang tak berapa fasih bahasa Arab pun alhamdulillah boleh membuat rujukan terhadap kita Arab dengan begitu sekali dengan bantuan pelbagai ini. Luar biasa. Ini satu nikmat juga. Nah, adanya waqfiyah, adanya pustaka maktabah syamilah. Jangan main-main tu. Itu benda yang kalau ulama-ulama dulu, zaman-zaman dulu ada benda tu, tak tahu mereka boleh buat apa ya. Nah, apa yang mereka boleh kaji dan mereka boleh lahirkan daripada sumber
korpus keilmuan yang boleh capai dengan hujung jari ataupun dengan klik-klik emas saja. Luar biasa. Baik. Cuma untuk memahami kenapa masyarakat kita begitu, itulah yang saya duk tulis dalam Israiliyat, khurafat apa semua tu, sebab nak jelaskan why, kenapa masyarakat kita jadi lagu ni dan tak habis-habis lagi simptom dan sindrom tersebut. Kenapa tak habis lagi? Yang tu yang kita nak bincang. Dengan kita tahu benda tu, maka kita boleh rancang apakah ubat yang terbaik untuk kita nak bagi. Bukan sekadar mari, bida'ah, sesak bida'ah dalam finna. Jam selalu. Gaduh, selesai sekali. Bukan setakat mudah setakat tu. Dengan kita memahami dia punya asal usul punca masalah itulah, lantas kita boleh merancang golongan-golongan pegaji ni lah, asatizah ni, boleh rancang bagaimana pendekatan yang kita nak bawa dalam isu ini. Makanya saya melihat kita kena lawan dengan naratif, mendatangkan kisah-kisah yang gaib, yang ajaib, yang luar biasa, cerita neraka berdebat dengan syurga, cerita neraka marah kepada penghuni dia, holok kepala, neraka tu ada dua mata, dua telinga, ada lidah boleh cakap. Lagu mana tu? Cerita dalam pasal esok ada syurga, cerita bagaimana, macam-macam lah tuan-tuan. Nanti kita akan tengok dalam hadis-hadis ni. Luar biasa, ralik sungguh. Tapi kenapa sebahagian daripada ustaz-ustaz kita tak pernah cerita pada kita? Ataupun kalau cerita pun sekadar sambilan begitu saja. Sebabnya kita tak nampak kepentingan hal tersebut dulu-dulu, ya. Kita tak nampak. Tapi nasib baiklah sebahagian ulama ni memperkenalkan konsep maudu'i, tematik. Antara yang terawal siapa dia? Imam Nawawi sendirilah, hadis 40. Mutun Arba'in Nawawiyah itu. Matan Arba'in Nawawiyah. Dah 40 hadis tu. Jadi ulama-ulama dulu tahu kita nak mengaji Sahih Bukhari 8,000 hadis, termasuk yang berulang-ulang itu, tak mampulah kita ni, melainkan tuan-tuan pergi duduk semula dalam Dauratul Hadis Maulana Asri di Darul Kausar tu. Lalu tu pun tak lalu belaka sebenarnya, ya. Sebab Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu berapa ribu riwayat telah muttafaqun alaih yang berkambung tu, dah kira ulang yang sama kan, walaupun sanadnya berbeza. Jadi di sinilah saya melihat dalam konteks kita zaman moden, yang kita ni pun bukanlah tullabul ilm yang betul-betul tullabul ilm, tapi ada kesedaran untuk nak jadi orang yang tahu banyak benda dan bagaimana agama ini berfungsi dengan betul dan dengan lebih tepat, ya. Kita tak katalah apa yang ada ni salah belaka, tapi kita sebagai orang yang sentiasa nak cari yang lebih betul, yang lebih tepat, yang lebih aslam, yang lebih menenangkan jiwa kita, yang lebih dekat dengan apa yang diiktiraf sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita carilah, kita cari. Alhamdulillah, Baik. Baik, seterusnya menjadi tabiat azali manusia seronok dan tertarik lantas mempercayai kisah-kisah dongeng yang direka-reka, cerita-cerita yang berasaskan khayalan, bahkan kadang-kadang tidak mempunyai asal daripada mana-mana sumber yang autentik. Namun manusia dikurniakan Allah akan akal yang kreatif bagi mengolah dan menokok tambah sehingga dongeng-dongeng tersebut seakan benar pernah berlaku. Apatah lagi, ia telah diceritakan turun-temurun. Beberapa keturunan telah ada dalam manuskrip kitab-kitab Melayu. Diceritakan pula oleh golongan agamawan. Burak ni sekian. Maka ia telah menjadi akidah akhirnya. Ia telah menjadi kepercayaan yang sama taraf dengan akidah. Itu yang kita risau dan itu telah berlaku sebenarnya. Itu telah berlaku lah. Kenapa? Bila ditanya daripada mana ambil, benda ni ustaz cerita, tok guru cerita, ada dalam kitab. Walaupun tidak ada dalam Quran dan hadis, tapi kerana alasannya ustaz cerita, tok guru cerita, ada dalam kitab, maka dia percaya tentang kisah gaib tersebut yang tidak ada sandaran daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sebahagian besarnya lagi adalah daripada sumber yang tidak sahih, al-maudu'at, hadis palsu, termasuklah Israiliyat. Israiliyat pula yang kategori mardud, yang tertolak itu. Jadi dia bukan setakat kita mengaji riwayat saja, tuan-tuan, Dia sampai tahap memang kita kena sentuh tentang hal-hal pemikiran masyarakat, latar belakang budaya, bagaimana perkembangan kesusasteraan, lisan dan tulisan, bagaimana keilmuan, keintelektualan berkembang.
Dari satu aspek, itu menunjukkan kreativiti masyarakat kita lah, untuk nenek moyang kita lah. Soalannya begini situasi ya. Dia pergi dengar ceramah. Katalah istana Sultan masa tu di Melaka tu buatlah satu ceramah Isra' Mi'raj. Maka dia pun marilah dengar cerita Tok Guru ke Maulana mana duk mengajar masa tu, cerita Isra' Mi'raj. Mungkin durasi pengajian tersebut dalam 2 jam lah kita kata penceritaannya. Bermula daripada Rasulullah Isra' sampailah Mi'raj. Nah, balik semula ke Mekah. Tapi orang yang dengar ni, tukang tulis dengan tukang dengar ni, dia balik, dia cerita balik benda tu. Dia cerita dalam form, dalam bentuk hikayat. Bila dia dengar, dia balik cerita. Dia tak ada ilmu. Apa yang ada dalam kepala otak dia tu, dia olah balik, dia cerita balik. Jadi bila dia cerita balik tu, dengan latar belakang dia yang penuh dengan cerita dewa-dewi, burung merkastua lah. Kalau di Kelantan tu ada burung bukan kasawari. Burung apa dulu? Burung apa burung besar tu. Apa dia panggil Siapa ingat? Ustaz Ali ada ke? Burung apa dulu? Garuda. Patalawati. Garuda tu satu. Di Kelantan dia ada Patawali apa? Patalawati. Patalawati ya, saya. Patalawati. Dia ada Garuda, dia ada burung apa nama Garuda tu Indonesia lah. Dia ada Patalawati tu memang Kelantan penuh. Datuk Ibrahim Ali buat khas dan dia duduk atas tu Jadi cerita-cerita lagu tu. Jadi itu diyakini dan dipercayai. Bayangkan. Saya pernah dengar cerita ni. Saya pergi solat di Masjid Negeri Shah Alam. Jumpa dengan seorang hamba Allah tu. Dan dia menurut sahabat saya adalah staf pejabat agama, majlis agama ke masjid ke. Tapi entah macam mana dia cerita. Dia ni orang faham lagu mana. Dia kata, saya tak pasti dia bergurau ke betul ke tidak. Tapi cara dia cerita tu macam betul lah. Macam bersungguh. Muka tu macam serius lah. Dia kata sebenarnya di tasik Cini tu ada sungguh naga duduk bawah tu. Naga tasik Cini, naga tasik Cini tu ada sungguh bawah tu dia kata. Saya pun berubah muka. Saya ingat dia bergurau ke sungguh. Tapi nampak serius. Jadi sekarang ni dia tak keluar tu sebab apa? Dia kata sebabnya takut kepada tuanku dulu yang maha mulia, tuanku Raja Pahang masa tu, almarhum Sultan Ahmad masa tu dah. Ayah kepada tuanku ayah kepada yang di-Pertuan Agong pada hari inilah. Saya nak suka ke, nak gelak ke, nak apa. saya jadi ada sungguh ke Syekh? Ada sungguh. Orang tua-tua dulu cerita selalu jumpa tu kalau pergi muka situ. Saya kata sudah dah lah. Ada. Jadi kalau nak tanya lanjut, naga tu naga mana? Kalau naga Mak Saleh, dia jenis perut buci besar begitu. Dia macam dinosaur. Kalau naga Cina, dia macam ular tu, panjang. Warna hijau gitu. Jadi naga mana versi yang duduk di dasar Cini ni? Panjang cerita lah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Jadi, saya fikir bila saya masuk dalam pengajian Melayu, terlibat dengan mengkaji sastra tradisional kita, memang genre-nya ada satu genre ni dia panggil The Malay Islamic Hikayat ataupun hikayat Melayu berunsur Islam yang fokus kepada kisah Nabi dan Rasul, kisah-kisah ulama, kisah wali-wali. Barulah saya faham kenapa orang Melayu kita ni minat sungguh kepada Nabi Khadir. Minat sungguh Nabi Khadir. Sebab apa? Memang penuh cerita Nabi Khadir dalam apa dia? Dalam manuskrip ataupun hikayat-hikayat Melayu lama. Mari saya buktikan. Alang-alang dah. Gerai nak angin juga ni. Nak tunjuk sungguh-sungguh. Baru tuan-tuan faham kenapa tok nenek moyang kita lagu tu. Dan bukan salah mereka. Bukan mereka pun tak tahu apa. Majoriti mereka buta huruf. Mereka ikut saja. Ada. Tapi benda itu berlaku. Memang ada. Okey. Saya tunjuk sekarang kita stop ni. Kita buka balik. Tapi ni rahsia kita je lah. Jangan duk royak orang lain. Nah. Jangan cakap pada orang lain. Boleh ke kita? Okey. Nampak ya Google saya ni? Nampak ke tak? Nampak. Okey. Ni ada satu website. Pak. Malay Concordance Project. Malay Concordance Project ini dibuat oleh satu dia macam satu base lah. Dibuat di salah satu universiti di Australia.
yang mana golongan pengkaji sastra Melayu tradisional daripada kalangan orientalis, yakni Mak Saleh lah, Emilia Carrot-Wen, Henry Campbell Lloyd, Annabel Gallup, ni ada lagi. Mulai Hijah ni orang kita duduk di UK sekarang. Virginia Hooker, Ulrich Krach, ni semua ni nama-nama yang makruf lah sebagai orang yang mengkaji manuskrip Melayu tradisional berada di luar negara. Jadi apa mereka buat? Semua manuskrip yang sudah ditransliterasikan, ditukarkan pelbagai tulisan Rumi yang dikaji, mereka masukkan semua data dalam ni. Okey. Dalam data ni ada search ni. Dia macam kalau kita buka sunnah.com ataupun kalau kita buka Waqfiyah ke Dora.net ke untuk cari hadis, lebih kurang lah ni. Tapi ini untuk cari kata kunci dalam manuskrip Melayu tradisional. Hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat apa lagi? Ada seumpamanya. Okey, baik. Sebab apa ni? The project aim to help scholars share resources for the study of classical Malay literature. In the last years, it has been consulted by scholars from more than 30 countries worldwide who made over 20,000 searches. It main feature in a growing corpus of classical Malay texts, now comprising 165 texts and 5.8 million words. Okey, tak apa, kita berhenti situ. Baca panjang-panjang pun tak ada guna. Baik, kita tengok direct search. Okey, dia akan keluar hari ni. Kita nak cari apa? Tengok tu saya cari apa tu. Okey, kita letak Nabi Khidir alaihissalam. Cari banyak mana dalam teks-teks Melayu yang sudah dikaji, yang tak kaji banyak lagi. Yang sudah dikaji ni dalam manuskrip Melayu tradisional ni. Banyak mana ada berkaitan dengan Khidir alaihissalam. Okey. Kita tekan sini all text. Dah. All text. Semua yang ada dalam ni lah. Kita pilih belakang. Okey, Khidir. Kadang-kadang boleh tukar juga sebagai Khadir. Dah. Tapi Khidir ni antara yang biasa orang Melayu panggil lah. Kita pun search. Dia pun keluar lah. Tuan-tuan dan puan-puan. Tu. Perkataan Khadir daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 teks. 13 teks Melayu klasik yang sudah di Melayu atau dirumikan ini. Perkataan Khadir ni ada 1510 kali disebut. Semua sekali ada 1528. Dan paling banyak berada dalam hikayat Iskandar Zulkarnain. Tu dia. Cerita apa ni? Dan yang kedua paling banyak adalah dalam surah Al-Anbiya yang merupakan teks yang saya kaji untuk tesis PhD saya. Yang orang sastra tak boleh terima lah. Sastra memang untuk hiburan. Jadi kalau dia tokok tambah campur-campur, memang begitulah sifat dia. Saya kata tak boleh lah sebab ni cerita Nabi. Cerita Nabi, cerita Quran, kena sahih. Duk bergaduh pula dalam tu ya. Saya macam talfik bidang lah pengajian Melayu dengan pengajian Islam itu. Jadi ada setengah orang dia tak boleh terima. Dia kata dah pengajian Melayu, teks Melayu kena kaji pasal sastra je lah. Ni masalah orang sastra kita. Dia tak gaji lah sahih tak sahih. Dia kaji, bagus bahasanya, pelambangannya, teks dia bagus. Kita tak say gitu. Tengok dalam hikayat Amir Hamzah ada 32 tempat disebut. Sejarah Melayu ni Sulatus Salatin ada 12 kali. Ada raja-raja yang dikahwinkan oleh Nabi Khidir menjadi wali dia dan seumpamanya. Macam-macam lah. Dalam terjemah Mustafid tafsir pertama yang dalam tulisan Jawi Melayu oleh Abdul Rauf Singkil ada 4 kali disebut. Dalam Bustanus Salatin oleh oleh Ar-Raniri, Nuruddin Ar-Raniri ada 5 kali. Ni ada manuskrip ataupun yang bertajuk Asal Bangsa Jin dan Dewa-Dewa. Tu dia. Ni sebab saya kata nak faham orang Melayu punya pemikiran, kena pergi kepada sumber yang merakamkan kesusastraan mereka. Ni sebab saya memilih ataupun saya sesyukur juga lah. Duduk dalam bidang ni banyak benda kita dapat tahu. Tengok ni. Ini antara contoh teks dia dah. Dia ada mana ni? Hikayat Iskandar Zulkarnain. Okey, bla bla bla. Dia keluar lah. Dah.
suatu bukit kepada suatu bukit, maka ujar Nabi Khidir, ada jua sesuatu pergunaan rantai ini bahawa Raja Sulaiman gian. Ada khas watak Nabi Khidir dalam perkara ini. Makanya hikayat-hikayat ini adalah media. Dulu tak ada Netflix, tak ada YouTube, tak ada Facebook, tak ada apa nama teratak hadis, tak ada apa nama pro media tajdid, tak ada. Melainkan semua hiburan masa tu apa dia? Lipo lara, tukar ni, fikir barat, sastra Melayu tradisional lah. Itulah hiburan mereka. Jadi hari-hari mereka duk dengar pasal Khidir, duk dengar pasal tu, pasal ni. Jadi tak pelik lah kenapa mereka sangat sampai keturunan percaya pada yang namanya Khidir alaihi salam ni duk hidup lagi dan boleh dijumpai dan seumpamanya. Okey, kita tengok pula tentang Nur Muhammad. Ada ke tak Nur Muhammad? Ada, tuan-tuan. Dalam surah Al-Anbiya yang menjadi teks kajian saya, ada 78 tempat. Dalam Bustanus Salatin ada 56 tempat. Mari-mari zaman kita, ustaz-ustaz mengaji hadis kata, hey, riwayat Nur Muhammad tak ada. Tak sahih. Dia kata tak ada apa ni, ada ni dalam kitab ada ni. Ulama-ulama tulis ni. Bustanus Salatin. Apa nama Nuruddin Ar-Raniri, ulama. Nah, siapa lagi? Hamzah Fansuri, dia anggap sebagai ulama sufi. Jadi awak mari kata tak ada hadis lah begitu begini. Inilah kita kata, memanglah bila tak mengaji, apakah itu ilmu riwayah dan ilmu dirayah berkaitan dengan kisah-kisah ghaibiyat, ni semua akan telan bulat-bulat dan menjadi akidah, tuan-tuan. Boleh jadi akidah. Memang mereka percaya sungguh-sungguh ni macam akidah. Nampak tak? Boleh nampak tak? Apa yang menjadi kita kata rahsia ataupun punca di sebalik hal-hal yang sedang kita hadapi pada hari ini. Dia bukan hari ini, sehari dua ni berlaku, tuan-tuan. Bermula 1000 tahun dulu lagi ketika Islam mula-mula datang, maklumat yang sampai masa tu, budaya, penyampaian ilmu, maklumat, interaksi dengan nas, Quran, hadis dan seumpamanya, dia mari zaman tu lagi. Dia bukan sehari dua ni. Jadi kalau kita setakat duk ceramah, dakwah 40 orang, 50 orang, ada kesedaran, kita pula sampai kepada orang lain tak terima, terasa hati apa semua, jangan risau. Kerja kita buat ni mungkin kesannya 1000 tahun kemudian. Bukan sekarang, tapi mungkin tok cucu cicit kita esok-esok yang akhirnya dapat manfaat daripada apa yang kita usahakan secara kecil-kecilan ini. Ya. Paling tidak kita dah ada satu, wallahu alam, saya tak tahulah tuan-tuan dapat manfaat ke tidak daripada apa yang saya kongsikan ini. Tapi saya yakinlah sebahagiannya tak pernah dengar ataupun belum lagi pernah terdedah dengan hal-hal demikian. Mungkin dah ramai terdedah dengan kitab hadis, riwayat sahih, dhaif, maudhu', palsu, ulama hadis ni kata apa semua. Tapi sebahagian ramai daripada kalangan kita tak kembali kepada punca bagian yang menjadi latar pemikiran beragama masyarakat Melayu kita, iaitu manuskrip ataupun hikayat-hikayat Melayu tradisional. Saya ni kebetulan tersesat. Bila saya sama master di Jabatan Sejarah Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam Istimewa Malaya, tak habis itu, saya drop up, saya pergi UiTM, tak habis juga. Balik semula ke UM, saya kata, masalah ni kali ketiga dah ni, macam mana ni? Tengok-tengok APM ada tawarkan kelas secara bukan full thesis ya. Dia ada kelas yang kita panggil coursework. Saya kata ambil yang ni lah kok. Kali ni tak lepas ni, pakai aku, pakai tak kira, isi saya pun warni lah. Last ni. Kalau awak tak lepas ni, tak payah dah belajar. Jadi saya pun masuk. Rupa-rupanya Allah Ta'ala hikmah, tuan-tuan ya. Bila saya duduk situ tu lah banyak benda terdedah. Rupanya dalam pengajian Melayu ni mereka duk kaji, mereka tak tengok daripada perspektif kita ni. Perspektif sahih, tak sahih, betul ke tidak, patuh syarat ke tidak. Mereka tengok daripada perspektif, ni benda yang tok nenek kita tinggal, ia khazanah, ni bagus, ni kreativiti apa semua. Dan kita pun tak boleh nafi banyak sangat manfaat daripada tok nenek moyang kita yang bijaksana. Kearifan lokal dipanggil. Local wisdom. Terlalu banyak. Saya boleh cerita macam-macam. Bagaimana ulama kita, orang tua-tua kita dulu ada ilmu
sains. Maksudnya benda yang mereka buat itu sudah bersifat saintifik. Cuma lagi mereka tak konsepkan, mereka ni bukanlah penulis, tapi mereka ada kemahiran yang begitu saintifik. Mereka bina rumah tanpa ada paku. Bayangkan kampung laut, masjid kampung laut tu tidak guna sepucuk paku pun untuk sebesar-besar itu. Dan itu biasa. Rumah-rumah untuk nenek moyang kita dulu dibangunkan dengan sebesar-besar agam itu tanpa paku. Guna tanggam saja. Teknologi tanggam. Mak Saleh mari pening tengok lagu mana ni. Kayu-kayu ni boleh berdiri. Itu kebijaksanaan yang adalah kepala otak. Tapi tidaklah ditulis, dikonsepkan, diteorikan. Kerana tok nenek moyang kita bukan orang lagu tu lah. Nah, kita tengok kerih berdiri. Ni saya luar topik sikit tapi menarik untuk saya share. Supaya nak tarik minat tentang konsep raib tadi yang disalahfahami itu. Nah, kita tengok kerih berdiri. Saya nak tanyalah. Dengar atau tidak tahu ni, 50 orang ni. Saya nak tanya, siapa pernah tengok keris berdiri? Keris yang berdiri. Secara live ataupun secara dalam YouTube apa semua? Everybody? Anyone? Tengok kat kamera. Tengok dekat kamera. Ada. Gino? Ada. Ada tengok. Siapa lagi pernah tengok? Keris berdiri. Keris berdiri. Pacuk berdiri. Ghairu ma'kul. Arab kata ghairu. Tak logik di akal. Khawarikul adah. Menyalahi adat. Keris yang tajam tu boleh berdiri. Luar biasa. Saya dulu bila tengok benda tu, dulu ni ayahanda saya suka setiap hari Jumaat dia pergi medan ilmu ya, iaitu di Dewan Datuk Zul di Kota Baru tu, Jalan Datuk Pati ya. Pejabat PAH di situ. Almarhum Tok Guni Aziz duk mengajar tafsir dia pagi Jumaat. Jadi dia bawa kita daripada kita kecil lagi. Kita seronoklah ikut sebab bukan duk dengar Tok Guru mengajar tu. Orang duk berniaga sekeliling tu, jual macam-macam. Kita ikutlah dia. Jadi dia tengok macam-macam. Jadi ramailah orang duk jual ubat lah, jual itulah, jual ini, menipu pun ramailah situ. Dan ada yang jualnya, duk tunjuklah keris berdiri lah, bawa ular lah, macam-macam. Tengok keris berdiri ni tajuk tuan-tuan. Tak ada benda lain dah dalam kepala otak kita melainkan keris berdiri tu sebab apa? Ada benda dengan dia. Paling minimum kerana ada jin dengan dia. Nah, sebenarnya tidak tuan-tuan. Bukan itu sebenarnya. Rupa-rupanya bila ni lah saya dah terlibat dengan pengajian semua ni, duk follow mereka punya orang-orang sains yang duk kaji pasal pasal kehebatan untuk nenek moyang kita dalam Melayu ni. Penjelasannya apa dia? Very scientific dan ia berkaitan dengan fizik sebenarnya. Tok nenek moyang kita dulu pandai besi ni, pakar dalam menempa senjata keris ni. Dia pandai mencampur adukkan unsur besi. Dah, besi-besi yang digunakan ni, kersani lah, apalah begitu-begini ni, dengan look dia tu, dengan dia punya look 3-4 tu, dia ada, semua ada sebab dia tu. Jadi bila dia buat senjata-senjata, sebenarnya senjata itu boleh jadi anti-gravity. Macam kita kecil dulu main burung yang ada besi berani di sayap tu, kita letak di hujung jari, dia boleh mengimbang. Itu saja dia punya prinsip. Iaitu keris tadi bila dicipta menggunakan besi dan berat yang betul, dengan imbangan yang betul, dengan bentuk yang betul, dan diletakkan pada titik yang betul, maksudnya tekan lama-lama sikit begitu, dia imbang betul-betul, keris yang runcing, yang bersifat hujung tajam begitu tu, boleh berdiri kerana dia anti-gravity. Itu teknologi yang luar biasa. Itu bukan guna jin, guna iblis, guna setan apa semua. Tak tuan, tidak. Luar biasa tu nenek moyang kita ni. Tapi kalau tanya, jadi bila orang tanya tukar-tukar besi dulu, macam mana ni boleh berdiri ni? Dia nak explain pun dia tak kerti. Sebab dia bukan teori ahli teori. Dia bukan pensyarah universiti yang mengaji fizik ke, mengaji kimia ke, biologi ke apa semua. Dia bukan saintis. Dia adalah orang yang buat senjata sepanjang hidup dia, 50 tahun, 60 tahun. Sehingga kemahirannya luar biasa itu. Nah, jadi bila orang tanya macam mana ni boleh berdiri apa semua ni? Jalan mudah. Apa dia jalan mudah? Nak bagi explanation. Ada jin, selesai masalah.
sebenarnya ia adalah cukup saintifik. Benda ni pun kita pandai juga. Jadi saya bila duduk dalam pengajian Melayu kita ni, dan juga kita ada latar belakang pengajian Islam, khususnya dalam kecenderungan dalam ilmu riwayah, dirajah, hadis dan seumpamanya ini, kita cari jalan tengah yang sebaik-baiknya. Kita nak cari bahawa yang kehebatan untuk nenek moyang kita, kehebatan, dia punya kearifan lokal, kebijaksanaan lokal, wisdom, mereka punya pemikiran sains, kita kena angkat, kembangkan dan juga kita kena puji. Tetapi dalam masa yang sama, tak boleh dinafikan, khurafat pun banyak juga. Jadi golongan yang terlalu ultra ni, dia tak boleh terima kritikan yang about 10 to 20% yang ada masalah tadi tu. Berkaitan riwayat hadis palsu, berkaitan dengan duk minta tolong dengan apa nama? Dengan ahli naubah lah, dengan rijalul ghaib lah. Memang tak ada lah manuskrip tu. Yang tu kita kata tak boleh terima lah. Tapi yang saintifik yang duk suruh guna herba tu, guna herba ni, guna begitu, guna begini, yang betul-betul saintifik, yang ni mesti kita hargai. Tak boleh tinggal semua. Kena adil, kena duduk tengah, kena cari ruang yang terbaik. Tapi benda-benda khurafat, benda-benda suruh puja syaitan, iblis, puja jin, apa semua puja, tak boleh lah. Tak boleh kompromi. Di sinilah kesedaran tentang ilmu riwayah dan ilmu dirayah main peranan. Main peranan sungguh-sungguh. Dan itu tidak pernah ada dan tidak pernah berkembang dalam tradisi Islam di alam Melayu selama lebih 1000 tahun ini, tuan-tuan. Bayangkan. Baru dalam 40-50 tahun ni, 20-30 tahun ni baru orang mula bercakap sahih tak sahih daripada mana. Dulu ada lah tapi sangat minimum. Hari ni baru suaranya kuat. Bila ramai dah balik daripada luar negara apa semua, dah mula sedar tentang perkara ini. Itu pun masih lagi mendapat tentangan apa semua lah. Orang tak boleh terima lagi. Bila orang jemput saya ceramah pasal Isra' Mi'raj, saya tak cerita lah kisah Isra' Mi'raj. Saya cerita benda tadi. Bagaimana orang Melayu dulu dengar cerita Isra' Mi'raj, pasal buruk saja pun 2 hari setengah dah dengar cerita. Buruk ni ketika mana disuruh oleh malaikat Jibril, Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril pergi cari dalam syurga, pergi cari tengok nak cari buruk mana ni. Tengok ada buruk seorang ni, besar dia, tinggi, kepalanya tertulis Muhammad. Inilah buruk yang memang dia rindu lama dah, dia pun duk lama dah tunggu saat nak bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sedap dengan cerita tu. Kalau ceramah di surau masjid kan, berahi mulut lagu tu kan. Ustaz-ustaz yang bawa cerita lagu tu pula. Memang sedap lah kita dengar. Tu. Jadi ini semua berpunca daripada mana ni? Balik pada teks kita ni. Apa dia tuan-tuan? Berpunca daripada al-ghaib. Cerita ghaib ni. Menjadi tabiat azali manusia seronok dan tertarik lantah mempercayai kisah-kisah dongeng yang direka-reka, cerita-cerita yang berasaskan khayalan, bahkan kadang-kadang tidak mempunyai asal daripada mana-mana sumber yang autentik. Namun manusia dikurniakan Allah akan akal yang kreatif bagi mengolah dan menokok tambah sehingga dongeng-dongeng tersebut seakan benar pernah berlaku. Nampak tak tuan-tuan? Baik, kita stop situ. Saya nak cerita satu benda lagi. Sebagai nak faham kita punya konsep ini 2-3 hari baru ni saya tengok satu apa benda nak kata video. Seorang cikgu ni dia duk mengajar anak murid dia. Jadi dia rakam diri dia lah. Dia rakam diri dia kata apa? Awak semua tahu tak, murid dia ramai lah, budak-budak darjah 1 saya rasa. Ada budak-budak sekolah rendah lah. Dia kata awak semua tahu tak? Kenapa Adudu? Tahu Adudu? Siapa dia tahu Adudu? Cerita boy tu ada watak Adudu, watak jahat tu. Watak jahat tu dia bentuk dia kotak, dia warna hijau kotak. Jadi cikgu ni telah cerita pada anak murid dia dalam kelas. Awak semua tahu tak Adudu tu? Mestilah budak-budak tahulah. Nah, awak tahu tak dulu dia tu sebenarnya macam awak semualah, budak-budak sempurna macam awak semualah biasa. Tapi sebab dia tak dengar cakap cikgu dia dalam kelas, lama-lama dia jadi hijau macam tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Jadi saya pun teringatlah dengan apa yang kita duk lalu dalam dongeng-dongeng hikayat Melayu apa semua ni. Jadi itulah antara tradisi orang Melayu kita dulu, tuan-tuan. Bila dia nak nasihat, bila dia nak bagi larangan targhib dan tarhib untuk mendorong dan untuk memberi ancaman, ataupun dia nak nasihat ke, ataupun dia nak wallahu alam, memang nature orang kita berseni ke, berlapik ke, berkias ke, wallahu alam, tapi itu nature dulu. Duduk atas bantal, duduklah atas bantal tu nanti bisu keluar. Nah, padahal dia boleh je, janganlah duduk atas bantal tu untuk kepala, awak letak punggung, tak sesuai lah. Boleh je direct macam tu. Tapi menjadi sifat tok nenek moyang di kita dulu dalam sejarah kita, dia macam tidak boleh nasihat secara direct. Akhirnya dia jadi berkias dan dia akhirnya jadi menyindir, sukriyah. Macam kita duk buat hari ni banyak lah. Menyindir, benda tu memang dilarang oleh Quran dan hadis, dilarang oleh syarak lah. Menyindir ya. Tu awak tu ni gini-gini ni. Dik, teguran, kenapa ini Ustaz Aziz Abdul Jamil memang sangat tegas dalam bab ni ya. Kenapa kita tidak bagi tahu direct? Jangan duduk atas bantal itu. Bantal itu untuk letak kepala. Awak letak punggung awak tu, punggung awak tak sesuai lah. Tak boleh ke begitu? Kenapa? Letaklah punggung tu atas bantal tu. Nanti keluar bisu nanti tu. Jadi itu jadi satu seni, dari satu perspektif dia seni yang istimewa luar biasa, apa nama identik dengan orang Melayu tradisional kita. Tapi dari satu segi dia telah menimbulkan pelbagai kepercayaan yang tak kena cara boleh jadi macam kepercayaan yang sampai tahap nak kata akidah tu tidak, tapi percaya yang sungguh-sungguh bahawa benda tu adalah begitu. Jadi saya pun masih lagi dalam membaca dan nak faham lah. Adakah saya ingat masyarakat lain pun sama saja. Tapi sebab kita fokus pada orang Melayu ni, ada itu yang berlaku. Ada. Jadi, macam cerita cikgu tadi tu, dia tak nasihat anak murid dia supaya duduk diam. Yalah, anak duduk sekolah rendah ni. Saya pernah lah kena orang panggil ceramah sekolah rendah ni, tuan-tuan. Kena 2-3 kali, saya pun angkat tangan. 10 tahun dulu punya cerita ya. Kena 2-3 kali, kanak-kanak ni memang tak boleh. Kita tak reti, kita tak mengaji cara nak tarik perhatian dia apa semua kan. Kita nak mari ceramah macam ceramah masjid surau. Siapa? Budak-budak mana nak dengar? Stres kita. Tapi ada orang yang mahir, dia boleh. Sahabat saya ni, kenalan saya, Dr. Azmi, Syarul Azmi. Masih cikgu lagi, dah ada PhD. Dia kata, entah bagi anak 1000 orang budak pun anak boleh handle. Sekolah rendah. Rupa-rupanya dia pergi belajar silap mata. Dia pergi belajar silap mata lah apa semua. Jadi ceramah 10 minit, dia tunjuk silap mata. Jadi budak-budak nak tengok, teruja nak tengok silap mata tu, dia pun berhenti. Kalau nak tengok lagi, dengan ustaz ceramah dulu. Dia pun ceramah 10 minit, 15 minit, dia buat silap mata pula. Budak-budak diam, tuan-tuan. Luar biasa sungguh. Jadi cerita cikgu tadi tu mengingatkan saya bagaimana dulu cerita-cerita ataupun kepercayaan-kepercayaan yang asalnya tidak ada asas. Tujuannya baik, nak nasihat, nak bagi semangat, nak mendorong targhib, tarhib, ataupun nak bagi apa sajalah. Tapi mulakan dengan kiasan-kiasan, dengan perkara-perkara begitu, lama-lama benda yang dengan tujuan baik tadi, kemudian direka cerita, lama-lama dia menghilangkan keaslian ajaran asal agama tu sendiri. Itulah yang kita hadapi sikit sebanyak situasinya yang masih ada lagi berbaki, dan memang nature kita lagu manusia ni dia akan atas dasar tujuan baik tadi nak nasihat apa semua, dia akan cerita tadi nak bagi konteks yang lebih ni. Anak saya balik tadi tiba-tiba menangis, anak nombor berapa 3 Naura Sesabila, dia balik menangis. Saya tengok dah dia macam pelik, masam biasa tak gitu, dia ceria je. Balik masam tu, kenapa Naura? Saya tanya. Dia tak ni lagi. Kenapa awak ni senyapnya ni? Ada apa-apa ke? Dia diam lagi. Lepas tu kita tanya kali ketiga tu, barulah menangis-nangis. Ada orang tak suka saya, ada orang sekolah tak suka saya. Saya kata, kenapa dia tak suka awak? Dia kata dia tak suka saya, kawan saya ni macam-macam lah. Rupa-rupanya dia cakap 3 orang. Kawan ni bercakap dengan dia nak bercakap dengan kawan dia. Yang seorang lagi pun nak bercakap dengan kawan dia. Sedang dia bercakap, kawan ni pun potong dia. Tak nak bagi dia bercakap. Itu je punca dia. Budak-budak lagi.
Tapi saya gambarkan kalau saya nak bagi nasihat pada dia. Okey, sekarang ni dia kata ke dia tak suka awak? Ya, dia kata dia tak suka saya gini. Kalau gitu dia kelas awak ke atau bukan kelas saya, dia kelas lain. Jadi kita nak bagi nasihat tu, saya perasan lah kalau setengah dulu ada setengah mak ayah ni, tak apa dia tu gini, kita tak payah kawan dengan dia. Dia tu mungkin gini. Jadi kita make up something untuk nak bagi anak kita tenang. Kita cipta benda-benda yang tak wujud untuk kononnya nak pujuk anak tadi. Ada nanti beginilah, nanti begitu gini. So saya cuba realistik lah tadi. Saya kata, tak apalah kalau dia tak nak kawan dengan awak. Tak apalah awak tak payahlah kawan dengan dia. Tapi saya balik rasa dia nak kawan dengan awak sebenarnya tu cuma awak tak tunjuk nak berkawan dengan dia dulu. Mungkin lepas ni kalau awak baik dengan dia, dia akan baiklah dengan awak. So kita nak ajar, saya cuba latih diri saya, kita bagi nasihat tu pujuk dia dengan benda yang realistik. Kemanusiaan. Bukannya yang berbentuk cipta aduk apa semua begitu begini, tidak. Begitulah keadaannya. Jadi supaya nanti bila kita faham benda ni tuan-tuan, kita mula sedar, patutlah masyarakat kita ni Melayu khususnya memang sangat payah lah. Masih lagi diambang yang payah nak menerima bila kita bercakap hal-hal agama, bila kita sebut nak cerita pasal Nabi dan Rasul, nak cerita pasal Isra' Mi'raj, nak cerita pasal hadis sirah Nabawi, mesti disiplinnya hanya riwayat-riwayat yang sahih dan seumpamanya. Dia macam jadi tak boleh nak itu lagi. Okey, kita sudahkan untuk malam ini punya sesi dengan baca satu perenggan lagi di bawah tu. Ada penulis dan pengkaji yang pandai memanipulasikan, kata Syekh Ashqar yang saya ringkaskanlah, maklumat-maklumat yang ada dan menghasilkan khayalan ilmiah. Sedangkan ia tidak ilmiah melainkan hanya khayalan palsu. Ia bukan sebuah hakikat. Manusia berteori itu dan ini, memasukkan falsafah itu dan ini, sebagaimana hikayat 1001 malam yang kononnya merupakan pentafsiran kepada alam metafizik. Alam metafizik ni apa dia? Alam ghaib lah. Mak Saleh pakai metafizik berasa hebat. Padahal benda ghaib lah, ghaibiyat lah tu. Dia cerita pasal the reality of God, the essence of being, the degree of existence, benda-benda berkait dengan metafizik, cosmological, istilah macam-macam dalam bahasa Inggeris. Tapi sebenarnya ia semua terangkum dalam al-ghaibiyat. Dan ia bila sebut ghaibiyat dalam kita Islam, ia adalah isu akidah, dia adalah isu berkaitan dengan iman dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ. Ada sebarang soalan ke? Bateri saya ni boleh mati bila-bila ni. Charger duduk bawah pula, saya tak sempat nak ambil. Cuma jika ada sebarang persoalan untuk kita dengan masa berbaki ni lah. Adakah tuan-tuan? Dengar ke tidak ni saya bercakap ni? Dengar Ustaz, dengar. Dengar, okey. Okey, ada sebarang respon ataupun rasa tak boleh terima ke, rasa terlalu mencapah ke, apa ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, ya, Pak. Saya nak tanya tentang sebab saya dulu pernah belajar tentang kesusastraan Islam di zaman Aceh kan. Tentang Hamzah Fansuri tu kan. Baik. Dia Hamzah Fansuri kan. Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Araniri kan. Okey. Dia kategori orang kata penulis yang sufi kan. Sebab dia Wahdatul Wujudiyah kan. Tapi selepas daripada masa Samsudin Sumatera ni menjadi ganti dia, semua karya-karya dia telah dibakar. Sebab apa? Dia punya karya dia tu kata bercanggah dengan akidah dan tauhid Islam yang sebenarnya. Minta ulasan Ustaz. Ni kena panjang sesi puan. Panjang cerita ni. Kebetulan saya baru lepas baca satu TC PhD
berkaitan dengan kajian tentang peranan Syekh Abdul Rauf Singkil, yang dikatakan Syekh Abdul Rauf Singkil ni cuba mendamaikan kemelut yang berlaku ketika itu, iaitu isu wujudiyah batiniyah inilah. Isu yang penolakan terhadap doktrin wujudiyah yang dibawa oleh Hamzah Fansuri, yang dikatakan mulhid ataupun yang kufur lah, kerana, dan dia memang bawa gagasan wujudiyah itu diambil daripada Ibnu Arabi lah. Sebab itu isu yang sangat kita kena faham kenapa di alam Melayu ni Islam versi itu yang sampai. Islam versi yang banyak bincang tentang tasawuf, falsafah, yang banyak bincang tentang tarikat dan seumpamanya. Kenapa Islam di alam Melayu tak banyak Quran dan hadis, tafsir Quran tak banyak. Sepanjang Islam datang ulama daripada abad zaman Melaka 1400 sampailah ke tahun 1900, tafsir Quran yang lengkap 30 juzuk dijumpai hanya satu sahaja, bayangkan. Terjemahan lengkap Sahih Bukhari, Sahih Muslim tidak ada. So Islam versi apa sebenarnya yang berkembang di alam Melayu ketika itu? Tapi kitab-kitab dalam bidang akidah, bidang fiqh, bidang tasawuf banyak. Cuma kenapa mereka minat duk bincang pasal benda falsafah lah. Pasal maratibul wujud, tingkatan tujuh tingkat kewujudan, martabat tujuh, tufatul musalah dan seumpamanya. Kenapa mereka tidak disibukkan bincang tentang riwayat sahih, tak sahih, hadis sahih Bukhari, Muslim, tafsir Ibn Kathir apa semua dah. Mereka tak sibuk dengan benda tu. Mereka sibuk dengan macam puan sebut tadi, isu-isu tentang hakikat wujud, mencapai martabat martabat tertentu. Kenapa itu modelnya? Itulah benda yang saya nak jawab, yang saya cuba jawab dalam dua buah buku saya tu, Israiliyat dan juga Khurafat Tahyul dan Mistik, dan sambungannya yang kalau ada rezeki lepas ni saya nak tulis berkaitan dengan Nur Muhammad, Wahdatul Wujud dan Martabat 7 di alam Melayu. Dengan perkembangan semasa 4-5 tahun ni, Maulana Asri pun dah ulah lama dah sebenarnya dalam buku dan juga dalam rakaman beliau tentang hakikat Nur Muhammad dan seumpamanya. Jadi penjelasannya puan secara ringkas Islam yang mendominasi datang ke alam Melayu zaman tu kerana di Mekah, di Mekah pun masa itu aliran keilmuan hadis ni dah mencapai tahap yang merudum ketika itu. Ulama hadis ada, ilmu hadis ada, tapi yang lebih mendominasi di Mekah ketika itu adalah aliran-aliran sufi, tarikat dan seumpamanya. Menyebabkan ulama-ulama Melayu yang pergi belajar abad ke-15 dan kemudian, bila mereka pergi ke Mekah, secara automatik mereka belajar dengan ulama-ulama yang alim, fiqh, hadis apa semua, tapi dalam masa yang sama mereka juga bawa balik tarikat-tarikat sufi dan juga aliran-aliran tasawuf falsafi yang bermuarakan pemikiran Ibnu Arabi, wujudiyah batiniyah, wujudiyah dan kemudianlah tentang seumpamanya. Panjang ceritanya, cukup rumit, cukup menarik, very interesting. Then if we know about that, dan kita boleh faham, oh patutlah orang Jawa lagu tu, patutlah orang Minang lagu ni, patutlah orang-orang Melayu kita walaupun duk zikir kuatlah apa semua, tapi tok bawa pawan dukun tak tinggal juga. Tapi zikir bukan main. Quran tak nak belajar. Bila sebut marilah belajar tafsir, mari tadabbur Quran, tak nak. Tapi bila ajak pergi berzikir, pergi berjoget di kubur, nombor satu. Jadi itu menyebabkan kita faham kenapakah itu perkara-perkara itu berlaku. Memang kena pergi sejarah yang panjang tadi puan. Terima kasih kerana bring up that question, but then memang masa kita tak sempat dan saya kena perlukan masa yang agak panjang dan susun bahan, tapi menarik saya akan sentuh daripada semasa ke semasa lah sepanjang proses kita berkongsi ini insya-Allah. Jadi kalau tak ada apa-apa dah, saya mohon untuk kita berhenti di sini. Masing-masing nak rehat apa semua, insya-Allah kita sambung pada bulan depan lah. Sebulan sekali ni macam tak puas pula ya. Tak apalah, kita tengok macam mana penganjur ni. Tuan-tuan pun kena support lah penganjur kita ni. Kalau nak. Ustaz. Ya, Haji.
Kena tambah masa sikit lagi sebab tak puas tengok sekejap sangat. Oh, masa boleh. Kalau kata nak sejam setengah semua setuju boleh, saya tak ada masalah. Sambil bersila ya ni. InsyaAllah nanti kalau kata semua setuju untuk tambah kepada sejam setengah ke boleh, tak ada masalah. Saya tak ada isu. Bagi tahu saja kepada penganjur kita, kita akan ni. Okey, ada soalan akhir lah ni ya. Tuan Ahmad Firdaus. Boleh sila. Tuan Ahmad Firdaus nak tanya soalan ke tadi? Tadi nampak angkat tangan tadi. Ustaz, sikit nak tambah sikit kan, boleh tak? Ya, boleh. Saya dulu pernah belajar tentang ni juga kan, yang apa ni, sejarah yang sastra kerajaan nasional kan. Tradisional alam Melayu. Ada yang menyatakan pendapat, kajian menyatakan yang macam Wahdatul Wujudiyah tu, apa ni, Hamzah Fansuri tu, dia terima juga tempat daripada pengaruh Syiah. Sebab masa tu Syiah ni zaman apa ni, kerajaan zaman Fatimiyah tu masa tu bergolak, jadi dia punya aliran dia masih ada berkembang kepada apa ni, alim ulama yang Nusantara ni. Minta dengan pohon ni pendapat Ustaz macam mana, sebab dia kata bercampur-campur dengan yang Syiah tu. Betul. Beberapa orang tokoh sejarawan negara kita, contohnya antara yang mengkaji tentang aliran pemikiran Islam awal ya, Profesor Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim rahimahullah taala, baru meninggal dunia tahun 2020 itu, dan juga Profesor Dr. Mahyuddin Haji Yahya. Saya rujuk mereka ni, dan mereka punya premis mengatakan kitab yang terawal Jawi dijumpai, iaitu yang bertajuk Bahrul Lahud. Bahrul Lahud memang memang di dalamnya kuat unsur perbahasan tentang Nur Muhammad dan wujudiyah. Dan mereka sedikit buat kesimpulan perkara itu menunjukkan pengaruh Syiah memang tu ada lah dalam apa nama Islam yang awal sampai ke alam Melayu itu. Dan dari sudut sejarahnya, beberapa orang sejarawan menjumpai contohnya batu batu nisan yang ada ukiran ataupun khat berunsurkan daripada Farsi dan seumpamanya. Cuma Syiah yang sampai itu dia tidak membentuk empire. Dia ada berkuasa pada satu tempat di Pasai ke mana tu. Dia sempatlah berkuasa dan ada kelompoknya, dan kesan daripada situ memang ada lagi pun, macam dalam tradisi, beberapa tradisi yang orang Melayu kita ikut sebahagiannya, macam orang Minang pun semua, ada sikit sebanyak berkesan. Cuma mereka tak bentuk empire semacam Samudra Pasai dan juga Melaka, empire Melaka besar. Dia sekadar mari sekejap berkuasa satu tempat, dan kemudian bila Ahli Sunnah wal Jamaah versi Asy'ariyah apa semua datang, itu lebih besar dia punya arus, dan akhirnya yang Syiah ini terhapus ataupun menjadi sangat minoriti lah dan seumpamanya. Cuma untuk menafikan ada pengaruh Syiah, sebenarnya pengaruh Farsi lebih tepat ya. Pengaruh Farsi dalam sastra Melayu, Farsi ketika itu of course lah identik dengan Syiah dan seumpamanya. Maka sebahagian pengkaji mengaitkan hal demikian. Tetapi mereka yang tak setuju pula, mereka yang tak setuju pula duk kata sebaliknya lah, mereka golongan Asy'ariyah yang mengkaji akidah Asy'ariyah di beberapa orang di UKM apa semua kata dah, Bahrul Lahud tu sebenarnya adalah kitab ilmu kalam. Saya bacalah mereka punya perbahasan. Masing-masing ada argument, tapi bila kita tengok balik ternyata kajian-kajian orang terdahulu pun tidak bolehlah diabaikan. Itulah sejarah, dia masih lagi di peringkat kita kata perbahasan untuk nak mencari hakikat tu. Payahlah, selagi mana tidak jelas sejelas-jelasnya, dia masih di peringkat kita panggil assumption ataupun peringkat ijtihadi lah dia punya tu. Kalau kata ada dua pandangan, kita kena sebut dua pandangan. Memang ada satu pandangan kata Syiah terawal dan ada kesan, dan bukan kalang-kalang orang ya, sejarawan-sejarawan juga yang buktikan. Tapi yang tak setuju pun makin ramai untuk lawan naratif tersebut, kata tak, Syiah yang ada datang pun bukanlah membentuk satu kuasa yang besar pun. Mari singgah satu kampung, satu kawasan, berkuasa sekejap, tapi kemudian bila Ahli Sunnah versi Asy'ariyah mari ni, dia pun dah habiskan, lebih mendominasi dan seumpamanya. Tapi masalahnya yang dakwa Asy'ariyah apa semua ni
mereka okey dengan wujudiyah versi Ibnu Arabi dan seumpamanya pula. Di sinilah memang rumit tuan-tuan. Saya duk baca kata Allah, memang patutlah orang Melayu kita ni, dia mistik lah. Sampai saya buat statement, kalau siapa ikut follow Facebook saya, memang saya sebut Islam ni bukan agama mistik. Sebab dia jadi macam, bila sebut kata Islam di alam Melayu ni, dia lebih mistik, lebih Islam dia tu. Lebih tinggi martabat dia. Kita kata mari mana cerita ni? Islam bukan agama mistik. Yang duk cakap pasal mistik ni, golongan sufi wujudi ni. The mysticism of Islam. Apa halnya? Islam adalah agama wahyu, bukan agama mistik. Yang kamu nak mistik-mistik ni apa dia? Mistik-mistik ni agama Hindu, agama Buddha. Sebab mereka tak jelas siapa Tuhan mereka, siapa ini. Kita jelas Allah Tuhan kita. Dan nak sembah Allah kena semayang. Kena ambil wudhu. Apa yang mistiknya? Ada mistik. Jadi kita kata no. Tak ada istilah the mysticism of Islam, Islam mistik Islam. Tak ada. Apa mistiknya? Islam agama wahyu. Jelas. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Selesai dah tu. Tapi versi alam Melayu macam apa nama Puan Wan Nurhanita sebut tadi, bercampur itulah, bercampur ini, bercampur falsafah tu, bercampur falsafah ni, bercampur dengan apa nama khurafat tempatan, campur. Jadi bila mutakhir ni kita mari sebut, baliklah kepada kita lakukan islah dan tajdid. Kaum muda mari buat cerita. Gerakan Padri yang terpengaruh dengan gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1800 lebih di ranah Minang. Kemudian kaum muda seawal tahun 1900 melalui apa nama Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang masih hidup sampai hari ini. Dan kemudiannya muncul di Melaya ni Syekh Said Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin dan seumpamanya. Itu satu-satu kita kata perkara menarik untuk kita tengok the bigger pictures of Islamic thought in Malay world, khususnya di Malaysia. Dan saya memang minat bidang tu. Kebetulan kita memang minat, kita membaca dengan agak banyak juga dalam bidang tu. Dan banyak puzzle-puzzle yang kemudian bertakuk. Benarkah Asy'ariyah benarkah ilmu kalam yang sampai di alam Melayu ni betul-betul sebagaimana kalam Asy'ariyah ataupun sifat 20 tu Asy'ariyah yang original, ataupun penafsirannya sudah bercampur dengan batiniyah? Ada. Itu boleh dibincangkan, boleh dibuktikan sebab ada sumber-sumber dia. Ini menarik ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Ini menarik ya. Okey, tadi saya nampak ada komen ya. Sekejap saya tengok dulu. Apa ni? Ummun Nail. Okey, nanti bolehlah WhatsApp kalau ke mana kau untuk cover. Okeylah, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti sini. Untuk tambahan masa macam Haji Nur sebut tadi, tuan-tuan boleh cadang pada kita punya penganjur, dan insya-Allah saya tak ada masalah untuk nak pergi pada sejam setengah atau 2 jam sekalipun. Takut ialah masih malam-malam ni tuan-tuan lah pancik je bercakap ni, tak apa. Dia begitulah. Ni Ustaz Bashir kita. Ya, sila Ustaz Bashir. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam, fadal. Anda cuma nak komen sikit lah Ustaz. Mungkin komen atau soalan Ustaz boleh bincang sikit. Sebab berkenaan dengan benda ghaib ni, kita nampak banyak sekali yang berlaku ni adalah daripada para asatizah sendiri. Dan asatizah tu pula terkenal boleh masuk TV dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok, adakah mereka ini tidak beriman dengan hadis Nabi yang Ustaz baca tadi tu? Waman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi malangnya kita tengok mereka ini, asatizah yang terkenal ini, banyak menyandarkan kisah-kisah ghaib ini kepada Nabi. Kan? Kadang-kadang kita tengok mereka ni diberi tempat di radio dan televisyen dan sebagainya lah. Tempat-tempat yang mana selalu menjadi tumpuan orang ramai. Jadi macam manakah pandangan kita yang faham sunnah ini untuk sama-sama kita bagi tahu bahawa benda ni tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi berdasarkan kepada hadis tu. Sebab adakah mereka ini faham hadis itu dengan kefahaman yang lain? Yang ni kalau boleh kita bincang Ustaz. Terima kasih. Benda ni wallahu alam, setakat anda belajar di Universiti Malaya, dari awal semester pertama lagi kita didedahkan dengan asas ulumul hadis. Dah ada dah sebenarnya.
Tapi satu benda, guru kami, Dr. masa tu Profesor Madya Dr. Fauzi Draman, hafizahullah ta'ala, masih ada lagi bahkan, bila dah pencil lah. Awal dulu, 10 tahun, 20 tahun dulu, mereka yang belajar dalam bidang syariah, boleh kata tak sentuh langsung disiplin dalam ilmu hadis. Maksudnya, takhrijul hadis apa semua ni memang mereka tak belajar. Itu dalam konteks UC Malaya ya. 10 ataupun 20 tahun dulu, lama. Tapi setelah, bila berlaku begitu, sebab pembahagian syu'bah, yakni usuluddin dengan syariah. Dan Jabatan Quran Hadis ni bawah usuluddin lah. Ada bawah syariah. Jadi mereka yang masuk dalam bidang syariah, syariah wal qanun, syariah wal idarah, syariah apa nama begitu begini tu, dengan falak syar'inya apa semua, bila mereka duduk dalam bidang syariah, mereka ada subjek-subjek teras mereka. Dan subjek ulumul hadis tu asas sangat, dan kemudian tentang untuk menentukan hadis sahih ke tidak apa semua tu, pada masa itu mereka tak ngaji. Dulu tak ngaji. Saya tak tahu situasi di Al-Azhar. Saya tak pernah mengaji Azhar dan universiti lain. Tapi di UM itulah. Hanya beberapa tahun mutakhir ni, 10 tahun lebih-lebih sahaja, barulah teras pengajian Islam itu diperkemaskan, iaitu orang dalam bidang syariah pun mulalah kena mengaji takhrijul hadis. Kebetulan mutakhir ni dah banyak dah waqfiyahnya, dah banyak lah apa semua ni, doro.net lah apa semua secara online ni, barulah nampak ada perbezaannya ya. Orang-orang yang dalam bidang syariah pun mula sedikit berhati-hati dan juga apa nama ni lah dalam dan saya juga kena berterus terang, mereka yang purely daripada aliran pondok memang tidak didedahkan langsung dengan hal ini. Memang tidak didedahkan langsung dengan yang namanya ilmu takhrijul hadis, apatah lagi jarh wa ta'dil, apatah lagi, maksudnya the science of hadis tu memang satu benda yang asik. So apa yang kita boleh expect daripada ekosistem itu ya? Ekosistem itu. Tapi mereka-mereka yang kemudian ada rasa sendiri nak belajar, nak apa semua, dia berbeza dengan para asatizah kita yang mengaji luar negara, yang kalaulah mereka betul-betul lah ikuti silibus-silibus yang tu ada di universiti tu, insya-Allah benda tu mereka lalu belakang. Ustaz habis bateri ni rasa ni. Habis bateri kot lah. Barangkali dah tu akhirnya.